Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kita menyambut Ramadan ini, satu persoalan timbul, bagaimana untuk kita menghidupkan Ramadan di rumah kita. Sebab dalam suasana PKP, pergerakan kita dihadkan, kita tak boleh keluar ke masjid untuk beribadat seperti biasa. Dan ini kita kena terima dan kita kena reda bahawa di sana ada maslahat yang lebih besar, iaitu untuk menjaga supaya wabak ini tidak merebak dan kita boleh melaksanakan ibadat Ramadan ini seperti biasa di rumah kita masing-masing. Jadi caranya ialah dengan kita memfokuskan ibadat kita dan masing-masing ahli keluarga bermula daripada ayah, ibu, anak-anak dan seluruh keluarga lain, kita mengambil kesempatan ini untuk beribadat di rumah. Maksudnya ialah bermula daripada awal pagi kita berpuasa, kita bangun sahur, kita puasa macam biasa. Kemudian kita berbuka pun macam biasa seperti mana tahun-tahun yang lalu. Tetapi ada perbezaan sekarang ini bagaimana untuk kita menunaikan solat kita di rumah, iaitu sembahyang solat kita, solat tarawih kita bermula daripada maghrib, isyak dan juga tarawih. Jadi sembahyang kita ataupun solat kita cuba minimalkan ataupun kita cuba hadkan yang dilaksanakan ataupun yang biasa dilaksanakan oleh Nabi SAW menurut qadar yang minimal. Contohnya, ayah menjadi imam, kemudian makmumnya ialah isteri dan anak-anak kita. Dan cara yang paling mudah ialah selepas sembahyang isyak secara berjamaah, kemudian kita sembahyang sunat, ba'diyah, kita macam biasa kita laksanakan sembahyang tarawih itu secara berjamaah dengan membaca ayat-ayat yang biasa dibaca. Imam, contohnya ayah sebagai imam, ataupun kalau anak kita mampu untuk jadi imam, kedepankan anak-anak kita yang lelaki jadi imam kepada kita sebagai latihan kepada mereka juga. Selepas Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat yang biasa kita baca daripada ayat-ayat lazim. Umpamanya rakaat yang pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kita baca Iza jaa nasrullahi wal fath dan seumpamanya. Dan boleh kita ambil mana-mana ayat yang kita hafal, yang biasa kita baca, untuk dijadikan sebagai ayat dalam rakaat-rakaat yang seterusnya. Minimalnya, contohnya kita boleh laksanakan sembahyang sebanyak 8 rakaat. Kemudian disusuli dengan 3 rakaat sembahyang witir. Itu dari segi solat yang kita boleh laksanakan secara berjamaah di rumah kita. Kemudian kita boleh laksanakan yang lain daripada itu, zikir-zikir kita yang biasa kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita memperbanyakkan istighfar. Pada waktu pagi kita membaca ma'surah secara jama'i, sama ada sughra ataupun kubra. Kemudian kita laksanakan contohnya tadarus Al-Quranul Karim pada waktu-waktu bermula daripada waktu pagi, tengah hari, petang dan juga malam selepas kita menunaikan sembahyang witir. Jadi itu di antara perkara yang boleh kita laksanakan, dan pada saya itu adalah mudah kalau sekiranya kita laksanakan dengan cara yang telah disunahkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu adanya selawat seperti mana yang biasa dilaksanakan di surau-surau dan masjid, sebab itu adalah tambahan yang kita buat yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kembali kepada sunnah Nabi adalah yang paling mudah untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan juga qiyam kita pada malamnya, dan juga ibadat-ibadat yang lain di rumah kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.